bincang-bincang ke Ya. call tu kan. Puan Sherry, last question. Hmm. Kalau kekerapan tu boleh tak dikatakan 2-3 minggu sekali tu kerap ke tak kerap? Okey lah tu. Kekerapan. Okey lah tu. Okey. Okey. Jangan Okey. hari-hari. Jangan hari-hari. Okey, Ah, faham? Okey, terima kasih. Okey. Satu, siapa H ada tanya, bolehkah pesakit mengambil minyak zaitun atau MCT oil setiap hari atau selang sehari dah biasa makan sebelum sakit juga? MCT oil, minyak zaitun pada saya tak ada masalah untuk ambil dengan syarat jangan sampai ada pertambahan berat yang nyata lah. Sebab memanglah dia minyak yang sihat tapi kadang-kadang kalau kata added tu bila kita makan tu dah orang kata memang memenuhi keperluan lepas tu kita ambil orang kata makan macam zaitun MCT oil benda tu ada kalori sebenarnya. Takut kalori tu jadi ekstra dan boleh menambahkan berat badan. Tapi as long as tak menyebabkan penambahan berat badan, should be okay. Dan jangan sekali-kali guna minyak zaitun ni untuk masak ayam goreng ke apa ya. Minyak zaitun ni hanya boleh guna untuk tambah dalam salad ataupun stir fry je. Sebab bila kita guna secara deep fry sebenarnya lagi bahaya, lagi menyebabkan terhasilnya bahan-bahan karsinogenik. Maaf bertanya, for non-Muslim boleh konsum alkohol? Advisable tidak. Okay? Sebab bukan saya against because of saya seorang Muslim, tidak. Sebab salah satu punca antara punca-punca penyebab kanser adalah salah satunya adalah alkohol. Nak terangkan dia punya macam mana cara cerita tu saya tak ingat tapi banyak literature yang saya baca one of kata selalu disebut besides merokok alkohol is one of the punca senang kena kanser lah. Dan orang kata alkohol ni nilai kalori dia kita boleh anggap macam kita makan benda yang bergula. Dia sejenis gula, benda yang ditapai hasil penghasilan gula kan. So dia punya khasiat tu sama macam gula. So kalau you makan gula secara berlebihan, macam itulah kesan alkohol tu kepada pengambilan badan kita. So kalau once in a while, saya rasa saranan even untuk orang sihat pun tak lebih 2 ounce dalam seminggu. Ha, ini apa yang saya boleh cakap seingat saya begitulah. Bukan sebab saya Muslim, saya against tidak. Itu memang apa yang kita tahulah. Okay. Okay. Thomas tanya dapat makan daging panggang atau deep fried kah? Daging ni what sort of daging? Ikan, ayam, seafood tu okey je. Yang biasa precaution ialah daging merah sebab ada kajian yang memang tunjukkan relationship antara pengambilan daging merah yang kerap dengan kena kanser. Tapi untuk pengetahuan semua, daging merah ni kalau untuk masyarakat Malaysia kita bukan jenis makan daging merah hari-hari, betul tak? Biasanya kita makan during occasion, okay? Kajian yang biasa dibuat tu pun sebenarnya populasi dia adalah orang barat. Orang barat ni memang cara makan dia memang biasanya dia akan ambil steak, orang kata lamb semua tu kan, daging merah hampir hari-hari. Itu sebab orang kata ada kajian tu menunjukkan memang ada relationship bila kita ambil daging merah tu melebihi daripada saranan. So untuk pengetahuan semua tak kisahlah nak daging panggang ke deep fry ke apa ke, daging merah ni sebenarnya seminggu boleh makan 500 gram, setengah kilo. Setengah kilo jadi um, apa nama ni, actually tak ada masalah nak makan. Cara masak tu tak kisahlah macam mana pun. Cuma bila kita cakap konsep sihat, daging merah ni janganlah ambil dengan dia punya lemak. Kita ambil yang lean meat. Betul-betul lean meat. Buang segala lemak yang kita nampak. Itu is the best lah. So setengah kilo pun boleh makan. Sebab, okay, biasanya patient yang colorectal cancer ke apa ni, apa lagi, banyak lah kebanyakan pesakit kanser. Dia selalu bila nak buat treatment, kadang-kadang dia ambil darah, dia akan check darah merah, betul tak? So, selalu kadang antara penyebab treatment tertangguh adalah darah merah terlalu rendah. Jadi, daging merah ni sebenarnya salah satu sumber iron yang sangat tinggi, yang bagus untuk build up balik darah merah tu. Berbanding dengan makanan protein yang lain.
Sebab tu saya cakap sebenarnya boleh makan, jangan di-avoid terus. Sebab setiap satu makanan tu dia ada fungsi dia, dia ada benefit dia pada manusia. Cuma yang dia jadi masalah bila kita ambil secara berlebihan. So remember, daging merah sebenarnya yang belum masak 1/2 kilo. Seminggu, bukan hari-hari, seminggu. Orang Malaysia ni dia makan daging hanya macam time raya haji, time kata occasion macam hari raya ke. Jadi bukannya macam makanan hari-hari kita. Actually tak ada masalah nak makan Hmm. Dok, untuk after chemo apa kita perlukan untuk elak dari mual atau efek demam? Demam dengan mual tu kita tak boleh nak predict. Tapi saya pernah membaca apa ni kajian-kajian dijalankan. Biasa kan korang biasa kalau kata nak pergi kemo ke rawatan, kadang yang sebelum yang mana belum buat, um, kadang-kadang ditanya kawan-kawan yang dah pernah pergi apa semua, apa biasanya yang korang hadapi lepas treatment. Nanti diorang ceritalah kadang kena cerit birit, mual, muntah semua Dan cerita-cerita ni kadang-kadang actually dia trigger kepada orang yang baru nak buat tu, bila after a while dia buat treatment, dia akan dapat juga simptom yang sama. So, apa yang saya cuba sampaikan kat sini sebenarnya, maybe kita kena prepare minda kita. Minda kita dalam pada menghadapi kesan-kesan itu. Okay? Tapi nak elak terus, betul-betul definitely cara nak elak terus tu tak ada sebenarnya. Sebab dia depend kepada kekuatan badan. Dan apa yang saya boleh cakap, prepare, bila kita kata prepare mental, maksudnya kita tahu benda tu mungkin boleh berlaku, tapi jangan terlalu takut ataupun terlalu macam orang kata memikirkan sangat benda tu. Okay, sebab sebenarnya ada juga pesakit yang dia dah buat treatment, kemo ke, radio ke, kadang-kadang langsung tak ada efek mual ke demam tu. Jadi itu preparation dari segi mental. Kita boleh expect apa yang berlaku, tapi jangan terlalu memikirkan benda tu. Sebab daripada kajian yang saya baca tu, bila dia begitu, sooner or later, walaupun badan dia sebenarnya tak patut pun kena side effect itu, tapi dia kena juga sebabkan mentally dia terlalu memikirkan, terlalu takut. Satu. Yang kedua, daripada segi preparation of physical tu sendiri, macam saya cakap, makan kena cukup. Badan kita ni kena kuat. Okay, biasanya demam tu berlaku bila badan kita lemah, sistem immunity kita lemah, ada jangkitan kuman, dia tak kuat nak lawan jangkitan tu. So, bila tak kuat tu, maksudnya badan kita actually tak cukup nutrition yang diperlukan. Biasanya maybe sebelum rawatan tu ada 2-3 hari dah rasa loss of appetite, tak makan dengan bagus. Jadi benda tu boleh memberi kesan apa ni, risiko untuk demam tu jadi lebih tinggi apa semualah. Senang nak kena. Daripada segi physically, make sure that makan secukupnya supaya badan tu berada pada keadaan yang optimum, dan so bila terima rawatan badan boleh lawan. Tapi kalau nak kena juga, itu memang because of kesan treatment lah. Nothing to do. Apa yang kita boleh buat, just orang kata overcome. Bila dah kena, kita try overcome secara satu-satulah. Okay? Alright. Untuk Puan Su ada tanya kalau buat rebusan daun durian Belanda boleh tak untuk cegah kanser? Tak ada. Tak betul. Daun durian ni, ya Allah, durian Belanda. Tak ada. Siapa yang cakap kata boleh kanser tu, cegah kanser datang balik, bukan pasal faktor tu. Kalau kata buat, tapi duduk dekat orang merokok, kita berada di sekitaran orang merokok, tetap kena juga, tetap boleh kena. Tak ada, tak ada. Itu adalah dakwa-dakwi, jangan percayalah. Senang ke dapat pokok durian Belanda? Itu satu soalan saya. Yang kedua, nak buat air rebusan tu berapa banyak daun yang diperlukan? Berapa dos dia? Itu kalau kata kita nak buat kajian klinikal, kita kena tanya benda-benda tu. Berapa helai daun durian Belanda kena guna yang efektif? Satu helai cukup, separuh helai, 10 helai. Kalau tanya dekat orang yang jual tu, orang yang cakap, orang yang claim tu, dia sendiri tak dapat jawab. Dia macam kita makan ubat lah, kemo. Kemo nak kena buat berapa hari? 7 hari, 14 hari, 37 hari. Berapa pancaran? 15, 30. Dos dia berapa? Benda tu kena ada.
Perasan tak orang yang jual produk-produk ni, air rebusan lah, apa ni, daun lalai gajah lah, apa semua. Tanya tak dengan dia, ni berapa banyak, berapa dos. Even yang jual suplemen tu pun tak boleh nak cakap berapa dos yang boleh kata berkesan cegah kanser. Berapa pil. Jangan percaya, tak betul tu. Kalau kalau betul dah lama kita orang buat.